Jadi pada ayat 142 Allah Subhanahu wa taala nyatakan yang maksudnya di situ orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka iaitu umat Islam dari kiblatnya iaitu Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Maka pada ayat ini kalau kita lihat dalam Aisar, ini menggambarkan tentang mukjizat, salah satunya bila kita bercakap tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada waktu itu pun Nabi sudah dikhabarkan dengan berita yang akan datang. Sayaqulus sufaha, apakah berita yang akan datang ini adalah berita berkaitan dengan ada dalam kalangan orang ahli kitab ini mereka menuduh, nanti kita lihat apakah tuduhan-tuduhannya, tetapi nak menggambarkan tentang ada suatu perkara yang belum terjadi tetapi sudah pun dikhabarkan tentang perkara tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Dan apakah hikmah bila dikhabarkan perkara itu lebih awal? Kalau kita lihat dalam Aisar ini dengan lebih lanjut, dia kata ini adalah berita tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh dalam kalangan munafik, Yahudi dan musyrikin sebelum mereka katakan. Faedahnya apa? Kesannya yang pertama menunjukkan kenabian Nabi SAW, kerana ini merupakan berita gaib dan terjadi sebagaimana yang dijangkakan. Itu adalah bukti kenabian Nabi SAW. Dan yang kedua, berita ini mempersiapkan jiwa Rasul dan juga orang-orang beriman dalam menghadapi cemuhan orang bodoh. Kerana cemuhan yang mendadak, iaitu cemuhan spontan, memiliki nilai psiko yang berat. Tetapi kalau sudah dipersiapkan, maka masalah akan semakin ringan. Dan ini masuk dalam kategori, kalau dalam situ kata, sebelum anak panah dilempar, sakitnya mulai terasa. So ia sebenarnya sebagai satu persiapan psikologi kepada umat Islam, bahawa nanti akan ada tuduhan-tuduhan daripada orang yang ingkar ini. Ketika mana mereka memberikan tuduhan ini, maka umat Islam, Rasulullah SAW pada ketika itu sudah pun bersedia dengan tumahan itu, iaitu ketika mana mereka mengatakan, apakah yang memalingkan mereka iaitu umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Seakan-akan nak bagi tahu bahawa Allah ubah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke arah Kaabah sebagai ini sebagai realisasi yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cemuhan mereka itu, mereka kata, apa hal lah kita kalau gini, apa hal lah pergi ubah kiblat daripada sana ke sana, daripada Baitul Maqdis pergi ubah ke Kaabah. Dia seakan-akan nak bagi satu cemuhan. Kalau kita hari ni katakan apa tak ada prinsip ke ni kejap sana kejap sana, tetapi dalam masa yang sama pengubahan kiblat itu juga adalah sebagai tanda sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita lihat ada ayat yang seterusnya membicarakan tentang perubahan kiblat itu sendiri adalah keinginan yang diingini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah umat Islam pada ketika itu menghadap Baitul Maqdis sekitar 17 bulan. Sekitar 17 bulan sebelum itu umat Islam menghadap Baitul Maqdis kiblatnya. Namun bila berlakunya sebelum 2 bulan sebelum perang Badar, maka diumumkan perubahan kiblat itu. Dan dalam hal ini sebagai ujian sebagaimana terkandung dalam ayat yang selanjutnya, perubahan kiblat ini ia adalah sebagai ujian. Nanti kita akan lihat apakah yang dibincangkan pada ayat yang selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat di situ, Allah juga mengajarkan kepada orang beriman bagaimana menjawab cemuhan itu dengan cara mengatakan bahawa arah timur dan barat adalah milik Allah.
ketika mana adanya tuhmahan, adanya cemuhan, dahlah diberitahu awal, kemudian diajar pula kepada umat Islam bagaimana jawapan yang seharusnya diberikan. Dan betapa umat Islam, apa sahaja yang mahu dicemuh, kalau cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang nanti akan menenangkan jiwa kita. Kita ni kalau banyak kepada self-centered, kita akan sakit hati. Tapi kalau kita kembali kepada God-centered, ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cepat reda insya-Allah.